من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-108. An Ata bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah asta'zinu ala ummi faqala na'am faqala inni ma'aha fi bait faqala ista'zin 'alayha qala ar-rajul inni khadimuha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbu an taraha 'uriyatan atuhibbu an taraha 'ulyanatan qala la qala ista'zin 'alayha. Rawahu Imam Malik fil Muwatta' bab fil istizan. Hadrat Ata bin Yasar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah perlu saya meminta izin untuk berjumpa ibu saya dalam biliknya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Lelaki itu berkata lagi, "Saya tinggal bersama ibu saya dalam rumah." Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mintalah izin untuk masuk berjumpa dengannya." Lelaki itu berkata lagi, "Sayalah yang berkhidmat kepada ibu saya itu. Oleh itu saya perlu masuk ke biliknya berkali-kali." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mintalah izin untuk masuk ke biliknya." "Adakah kamu suka melihat ibumu tidak berpakaian?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, mintalah izin untuk masuk ke biliknya." Muwatta' Imam Malik. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berada di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Ini hak-hak yang perlu kita tunaikan bagi seorang muslim. Hadis 108 ini diriwayatkan oleh Ata bin Yasir. Ata bin Yasir ni nama dia agak jarang kita dengar. Ata bin Yasir ni dia bukan dalam kalangan sahabat. Ata bin Yasar Ata bin Yasar ni dia tabi'in.
Dia golongan tabi'in. Selepas sahabat, dia sempat bertemu dengan sahabat, tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis menyebutkan dia lahir pada 29 Hijrah, pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi dia ni melazimi Masjid Nabawi, banyak belajar mendengar hadis daripada golongan para sahabat, seorang yang alim, yang sangat taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disebutkan meninggal sekitar 103 Hijrah, umur dalam 70 lebih lah, itu lebih kurang. Atta bin Yasir ni seorang yang saleh, disebutkan pernah satu ketika dia pergi bersama dengan Sulaiman bin Yasir untuk mengerjakan ibadah haji daripada Madinah. Sulaiman bin Yasir ulama besar juga, dia pun ulama besar. Jadi nak pergi buat ibadah haji. Sulaiman bin Yasir ni pergi bersama anak-anak murid dia. Jadi Atta bin Yasir ni pergi sekali lah. Jadi on the way daripada Madinah tu, dia lalu satu tempat nama dia Abwa. Itu jalan lama lah, jalan tepi laut, nama dia Abwa. Abwa ni tempat di mana ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di Abwa. Jadi Atta bin Yasar ketika dia sampai dekat Abwa tu, dia orang yang saleh, dia solat. Kemudian Sulaiman bin Yasir dengan anak murid dia pun masing-masing dengan urusan, masa berhenti dekat Abwa tu, tiba-tiba datang seorang perempuan, orang Badui lah, seorang perempuan yang cantik. Dia datang nak berjumpa dengan Atta. Masa tu Atta dia ada dalam bilik seorang-seorang. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, di tengah solat datang seorang perempuan cantik, orang Badui, orang kampung lah. Kemudian Atta pun dia cepatkan solat dia habiskan solat. Lepas dia solat, dia tanyalah perempuan tu nak apa. Rupanya perempuan tu dia minta kepada Atta bin Yasar supaya menggauli dia, melakukan hubungan dengan dia. Jadi Atta pun bila dia dengar tu, dia terus menangis. Dia kata, adakah engkau nak membakar diri aku dan diri kamu sekali dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Dia terus menangis. Perempuan cantik. Kemudian tak lama lepas tu, Sulaiman, seorang ulama juga, rakan dia lah, Sulaiman ni balik tengok Atta menangis, perempuan tu menangis, Sulaiman balik menangis juga. Dia pun tengok kenapa ni nangis, dia pun menangis sama. Lepas dia menangis, betul anak murid dia datang. Seorang datang, tengok dah 3 orang menangis, anak murid dia pun menangis. Datang orang lain menangis. Jadi ramai menangis habis cerita tu. Jadi semua cerita tu menangis. Sampailah satu ketika Atta bin Yasar ni dia berjalan, dia pergilah ada urusan ke Mesir bersama dengan Sulaiman tu. Kemudian ketika mana berada di Mesir, satu malam dia tidur, dia mimpi dia jumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bila dia nampak Nabi Yusuf, betul-betul lah, bila dia dalam mimpi itu dia nampak Nabi Yusuf alaihi salam, dia terkejut betapa cantiknya, betapa handsomenya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bila dia nampak Nabi Yusuf tanya dia, kenapa kamu tak bersama dengan perempuan yang kamu jumpa, yang minta kepada kamu, dia menggauli kamu gauli dia di Abwa itu. Dia nampak je Nabi Yusuf tu dengan handsomenya. Kan kisah Nabi Yusuf ni pernah isteri Azizul Misr ajak dia melakukan hubungan, dia tolak. Jadi Atta dia tu menangis. Dalam mimpi itu dia menangis. Dia nampak dengan ujian pada Nabi Allah Yusuf. Dia terkenang Nabi Yusuf tu selepas kes itu, sampai akhirnya Nabi Allah Yusuf AS masuk dalam penjara dengan kes kerana tak nak bersama dengan perempuan isteri Azizul Misr. Jadi dia menangis. Atta bin Yasar dia menangis. Bila dia menangis tu, tangisan dia tu dalam mimpi tu sampai menyebabkan Sulaiman ni akan ni terjaga. Bila terjaga, dia pun terjaga. Sulaiman ni tanyalah kepada Atta apa sebenarnya berlaku. Kemudian barulah Atta ni diceritakan tentang mimpi dia tu, dan diceritakanlah apa yang berlaku di Abwa pada masa perjalanan dia nak pergi haji tu. Kemudian Atta dia pesan kepada Sulaiman
Sulaiman bin Yasir dia kata, jangan cerita dengan orang. Dia kata, selagi mana aku hidup. Wah, dia, kalau kita tengok ulama-ulama dulu, wah, alim salafus salih ni, mana amalan-amalan dia yang baik, banyak amalan dia yang baik. Ada setengah amalan mereka ini, ada rakan-rakannya tahu. Ada setengah amalan tu rakan-rakan dia tak tahu. Dia dengan Allah aja. Ada setengah amalan tu dia tak dapat nak orang kata, nak simpan. Kan? Terpaksa dia rakan-rakan tahu. Kalau seboleh mungkin mereka ni tak nak rakan-rakan tahu amalan baik ni. Supaya nak jaga hati dia. Jadi dia ceritalah dengan Sulaiman. Dan dia pesan kepada Sulaiman, jangan bagi tahu orang. Melainkan aku dah mati. Sebab dia nak jaga amalan baik dia tu. Betapa dia menjaga hubungan dia dengan Allah. Tak diuji dengan perempuan tak itu. Sehingga disebutkan bila Atha bin Yasar ni meninggal, barulah Sulaiman tu diceritakan kisah itu kepada salah seorang keluarga Atha bin Yasar ni. Tapi cerita ni tak glamour sangat. Ada dalam riwayat disebutkan. Itulah sifat para ulama salafus salih, didikan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hebat kalau kita kena uji gitu, tak tentu lagi kan. Okey. Okey, dalam riwayat ini Atha bin Yasar menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajul. Jadi hadis ni dia bukan hadis yang direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tak tabi'in. Dari sudut hadis ni disebut sebagai hadis mursal. Maksudnya Atha ni bermakna Atha dia terus kepada Rasulullah, tak ada sahabat dekat tengah tu. Tapi disebut ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rajulan. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Lelaki itulah yang sahabat dalam hadis ini kata. Maka dia tanya kepada Nabi, lelaki ni, dia kata, ya Rasulullah, istazin ala ummi. Lelaki tu dia tanya, wahai Rasulullah, adakah aku perlu minta izin kepada ibuku kalau aku nak masuk dalam bilik ibu aku? Dia kata. Maka kata Nabi, kena. Naam, ya. Budak lelaki tu dia tanya lagi, ini ma'aha fi baitin, aku bersama dengan ibu aku setiap hari, kemudian akulah yang menjaganya, memenuhi keperluan ibuku. Adakah perlu juga aku minta kebenaran? Nabi berulang kali Nabi kata kena minta izin, na'am, kena minta izin. Sampai akhirnya Nabi dia kata, faqala Rasul atuhibbu an taraha uryanatan. Adakah kau nak tengok mak kamu itu, ibu kamu itu dalam keadaan telanjang? Maksudnya kalau dia minta kebenaran dengan ibu dia, masuk je bilik kan, ibu dia dalam keadaan yang tidak bersedia dengan terbuka pakaian, maka anak dia ni kata, lelaki ni kata, dia kata tak nak. Maka kata Nabi, fastazin alaiha, maka mintalah izin. Ini adablah. Tajuk kita ni ikram muslimin, hak-hak seorang muslimah. Kita kena tahu adab kita nak masuk bilik, sama ada dengan ibu kita ke, dengan ayah kita, dan bilik anak-anak kita pun kita kena didik. Yang kecil-kecil tu kita kena ajar pelan-pelan lah. Kalau yang kecil sangat tu memang tak tahulah. Bila dah berumur sikit, dah mumayyiz ni dah boleh bezakan di antara yang bersih dengan yang kotor. Tu disebut mumayyiz, boleh membezakan. Mana anak kita yang dah mumayyiz ni kita dah boleh ajar. Maksudnya kalau nak masuk bilik tu ketuk, kan mak dengan ayah duduk kat bilik buat kerja, payah kan. Anak dia main masuk je, so kena ketuk. Tapi zaman kita ni dia dah ada kunci kan, bilik pun takut terlupa kunci kan. Jadi kena ajar anak-anak tu, kena ajar dia ketuk, minta izin. Sebab ni penting adab seorang muslim. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.